Demi mangsa anak-anak yang tidak berdosa, saya kemukakan soalan keempat. Silakan Yang Berhormat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih sahabat saya Yang Berhormat Berwas. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, kelahiran yang berlaku di negara kita tidak menyebabkan seseorang individu memperoleh kewarganegaraan Malaysia secara automatik. Kewarganegaraan seseorang individu ditentukan berdasarkan kepada status perkahwinan dan taraf kewarganegaraan ibu bapa kandung sewaktu kelahiran berlaku selaras dengan peruntukan bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan, Kaedah-kaedah Kewarganegaraan 1964 serta perundangan berkaitan yang berkuat kuasa dalam isu pendaftaran perkahwinan, pengangkatan, kesahtarafan anak dan peraturan imigresen. Kementerian melalui Jabatan Pendaftaran Negara mengambil langkah proaktif dalam memastikan urusan pendaftaran dokumen pengenalan diri individu yang berkelayakan dapat dilaksanakan dengan mudah di seluruh negara termasuk di kawasan pedalaman melalui inisiatif berterusan itu program Menyemai Kasih Rakyat Mekar yang merangkumi program Menyemai Kasih Rakyat yang merangkumi program pendaftaran bergerak unit mobil dan bas mobil. Program Mekar menyediakan pelbagai perkhidmatan termasuk khidmat nasihat berkaitan pendaftaran kad pengenalan, kelahiran dan kematian. Selain daripada itu, JPN turut mengadakan taklimat mengenai kepentingan dokumen pengenalan diri dan kerjasama strategik secara berkala bersama Jabatan Pendidikan Negeri, Kerajaan Negeri melalui Ketua Kaum, Ketua Masyarakat bagi mengenal pasti serta mendaftarkan murid-murid sekolah serta penduduk yang masih belum memiliki dokumen pengenalan diri. Jadual kedua bahagian ketiga Perlembagaan Persekutuan telah menetapkan 3 kaedah pemerolehan kewarganegaraan Malaysia iaitu secara kuat kuasa undang-undang, pendaftaran atau penaturalisasian bagi individu warga asing. Mereka boleh mengemukakan permohonan untuk memperoleh kewarganegaraan Malaysia sama ada melalui pendaftaran atau penaturalisasian jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Selain daripada itu, pelbagai aspek turut diambil kira dalam pertimbangan sesuatu permohonan kewarganegaraan Malaysia, termasuklah kebajikan pemohon tanpa mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan warga negara sedia ada. Sukacita diingatkan bahawa ibu bapa dan penjaga kepada individu yang bertaraf belum ditentukan atau bukan warga negara bertanggungjawab sepenuhnya untuk menguruskan kewarganegaraan, dokumen pengenalan diri dan dokumen perjalanan dengan negara asal bagi mengelakkan ketiadaan dokumen pengenalan diri, keberadaan tidak sah di Malaysia dan seterusnya disalah anggap sebagai tidak memiliki kewarganegaraan daripada mana-mana negara atau stateless. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Yang di-Pertua. Saya ingin dapat daripada Menteri, berapakah jumlah anak angkat yang tidak mengikut undang-undang ataupun melalui perintah mahkamah yang telah ditarik balik ke rayakan mereka mengikut kaum ibu bapa mereka. Saya mendapati ramai anak India yang menjadi mangsa kerana kulit mereka hitam sedikit semasa mereka nak buat kad pengenalan, dikatakan disyaki bukan anak kandung ibu bapa orang, katakan orang Cina yang lebih kulit mereka lebih cerah. Jadi nampaknya ada diskriminasi warga kulit ini yang tidak sepatutnya berlaku, dan Black Lives Matter tu in Malaysia. Jadi saya dah dapat tahu berapakah jumlah mereka yang telah ditarik balik warga negara kerayakan mereka semasa mereka membuat kad pengenalan. Berapakah orang Cina yang diangkat anak angkat oleh orang Melayu tidak mengikut undang-undang
dan begitu juga orang India yang dianak angkat oleh orang Cina dan lain-lain kaum, supaya kalau bolehlah bagi saya, mereka kalau sudah diberi kerayakan semasa mereka kecil, janganlah ditarik balik kerayakan mereka hinggakan menjadi satu masalah sosial yang tidak perlu diwujudkan oleh kerajaan. Silakan. Untuk pengetahuan yang berhormat, kerajaan tidak pernah melakukan diskriminasi kaum berdasarkan kulit. Dan sebab itulah saya nyatakan dalam jawapan saya sebelum ini dan juga jawapan Yang Berhormat Menteri dalam MQT yang lepas mengatakan bahawa jika ada proses-proses seperti pendaftaran perkahwinan yang sah, dokumen yang sah dan juga seperti pengangkatan mengambil anak angkat tadi melalui proses sama ada di mahkamah telah dipersetujui dan kita ada syarat-syarat tertentu yang telah kita syaratkan di bawah SOP yang telah kita laksanakan bahawa jika permohonan itu sah dan kita boleh lakukan. Dari segi statistik yang diperlukan ini agak panjang dan saya akan berikan secara bertulis kepada Yang Berhormat. Terima kasih.